Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Berita Pagi Sabah edisi Selasa 9 Mei. Saya Sabrina Baas. Cadangan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW untuk membangunkan estet padi berskala besar di Sabah dan Sarawak disambut baik Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin. Mengulas lanjut, Chan berpendapat ianya inisiatif baik KKDW melalui Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra Berhad untuk mencapai sasaran tahap sara diri SSL padi dari 65% ke 80%. Itu yang matlamat kita, so memang kita selalu menyambut baik tentang sebarang cadangan untuk memperluaskan ini penanaman sawah dan untuk cadangan dari Timbalan Bertanam Menteri itu saya rasa dia lebih bersifat untuk menggunakan pakai GLC seperti contohnya ini Felkra supaya mereka pun boleh tolong menghasilkan sawah dan padi dan juga seterusnya beras dekat Sabah inilah untuk menambah penghasilan dia itu. Beliau ditemui pemberita di Kota Belud sempena program Hari Bertemu Pelanggan dan Majlis Hari Raya Aidilfitri Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu AIDA Kota Belud. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembangunan estet padi berkenaan bertujuan menangani isu keterjaminan makanan negara. Di Sabah, ia melibatkan kawasan Parlimen Kota Belud dan Kota Merudu dengan keluasan sekitar 15 hingga 20,000 hektar. Semua pengusaha sektor pelancongan di negeri ini perlu memastikan pekerja mereka menjaga tingkah laku ketika melaksanakan tugas agar tidak melakukan perkara tidak sewajarnya. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun menegaskan dalam masa sama, pengusaha pelancongan juga perlu mengingatkan pekerja mereka sentiasa mematuhi peraturan bekerja yang ditetapkan. Staf mereka ini sentiasa diberi nasihat, peringatan untuk memastikan menjaga tingkah laku agar tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sewajarnya lah. Dan tindakan telah pun diambil, suspek telah pun ditangkap. Bila kita terima saja laporan, kita ambil tindakan segera. Beliau mengulas mengenai laporan seorang pelancong wanita dari China yang mendakwa dicabul pembantu jurulatih selam scuba di Semporna Jumaat lalu. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan dan suspek direman sehingga Khamis ini untuk siasatan lanjut. Datuk Jauti memberitahu sidang media selepas Majlis Pemakaian Pangkat dan Serah Terima Tugas 4 jawatan Ketua Jabatan Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sabah di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah, Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan SAC Azmi Abdul Rahim dilantik sebagai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, SAC Nikmat Zain Nik Omar, Ketua Jabatan Pengurusan, SAP Datin Laila Sagir, Ketua Jabatan Logistik dan Teknologi, serta DSP Aida Ismail dilantik sebagai Pemangku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil. Beralih ke perkembangan mingguan COVID-19, 38 kes positif direkodkan dalam Minggu Epidemiologi ME ke-18 bermula 30 April hingga 6 Mei lalu. Jumlah itu meningkat 11 kes berbanding ME sebelumnya. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam, daripada jumlah kes berkenaan, 18 kes direkodkan di Tuaran, 4 kes di Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau, Kota Belud 3, Pinampang dan Lahadatu 2 dan 1 kes di Kinabatangan. Bilangan pesakit dalam rawatan meningkat 24% kepada 5 kes. Tiada kes kematian direkodkan. Konsep rumah terbuka pada musim perayaan perlu dijadikan satu kemestian dalam memastikan hubungan silaturahim dan perpaduan pelbagai kaum di negara ini terus terpelihara. Sambutan Majlis Rumah Terbuka dilihat mampu mengukuhkan semangat kekitaan dan muafakat antara satu sama lain. Menurut Pengerusi Benta Wawasan Sendirian Berhad Datuk Abdul Karim Abdul Wahid, menerusi majlis ini ia dapat mengumpulkan pelbagai lapisan masyarakat dengan suasana harmoni dan penuh keakraban. Ini adalah satu wadah kita untuk menggalakkan kerjasama dan juga kesatuan agar melalui majlis-majlis seperti ini dapat kita mengeratkan silaturahim. Kerana yang hadir ini bukan saja orang-orang yang beragama Islam, Melayu, tapi juga berbagai kaum, Cina, India dan sebagainya.
Beliau menyatakan demikian kepada pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Benta Wawasan di Tawau. Sementara itu, di Kota Kinabalu, sambutan perayaan Aidilfitri juga terus meriah dengan penganjuran Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri 2023 Bank Islam Malaysia Berhad Wilayah Malaysia Timur yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Kami sangat berbesar hati untuk menjadi hos kepada jamuan Hari Raya Bank Islam di Negeri Sabah pada hari ini. Ini adalah peluang untuk kami untuk beramah mesra dengan pelanggan-pelanggan kami di Negeri Sabah. Apabila organisasi tertentu mengadakan perayaan rumah terbuka, ini akan mengeratkan lagi semua rakyat bersama-sama, tak mengira bangsa. Kita harus mengekalkan apa yang telah kita lakukan bagi memastikan kita terus bersama, tak mengira Hari Raya ataupun Tahun Baru Cina maupun perayaan Kaamatan. Majlis Rumah Terbuka ini adalah satu kaedah yang mampu mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan para pengunjung dan juga penganjur. Yang menariknya lagi di Sabah ini adalah Hari Raya ini disambut dalam mengatasi batas kaum dan juga kepercayaan. Semua kaum merayakan Majlis Hari Raya ini. Sesuai dengan keluarga Madani, alhamdulillah, saya kira ini menyahut seruan daripada kerajaan. Ditambah pula negeri Sabah pun memang dikenali dengan pelbagai kaum masyarakat. So ini menambahkan lagi rencah perhubungan yang baik kepada semua masyarakat di negeri Sabah. Seramai 10 graduan Mahat Tahfiz Darul Furqan MTDF Sipitang menerima sijil tamat pengajian tahfiz dalam Majlis Convocation MTDF di Kota Kinabalu. Convocation julung kali diadakan itu dirasmikan Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Harun Durabi. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Harun memaklumkan MTDF terus mengorak langkah memenuhi kewajipan fardu kifayah mendidik masyarakat tanpa bermotifkan nilai komersial. Tanggungjawab tersebut dimudahkan dengan dana zakat, bantuan dana kerajaan serta para infak. Beliau berterima kasih kepada beberapa badan kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO terlibat dalam memberi sokongan kewangan kepada MTDF. Dalam majlis ini, turut disampaikan anugerah khas iaitu Sijil Anugerah Pelajar Tahfiz Cemerlang dan Sijil Anugerah Kecemerlangan Pelajar. Pertandingan Sugandoi dilihat mampu menjadi platform bagi para peserta untuk mengetengahkan bakat nyanyian ke peringkat lebih tinggi. Dalam masa sama, Sugandoi juga mampu mempromosikan bahasa dan budaya masyarakat Kadazan, Dusun dan Murut KDM dalam kalangan pelancong luar negara. Adun Balung Datuk Hamid Awang berharap pertandingan tersebut perlu diteruskan demi memartabatkan bahasa dan budaya kaum KDM. Saya melihat bahawa pertandingan Sugandoi ini akan dapat meningkatkan lagi perpaduan di kalangan masyarakat, khususnya kaum Kadazan Dusun di Kampung Tas ini dan juga di peringkat daerah lah. Dan kita berharap bahawa acara serupa ini akan dapat diteruskan ke tahun-tahun mendatang untuk lebih memantapkan lagi kebudayaan orang tempatan kita, khususnya daripada suku kaum Kadazan Dusun. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam pertandingan Sugandoi sempena Pesta Keamatan di Kampung Tas. Sabah FC sedang mengintai beberapa pemain baharu bagi mencari pengganti pemain penyerang importnya dari Nigeria, Jacob Njoku, yang menamatkan kontrak secara bersama baru-baru ini. Proses pemilihan pemain akan dilakukan Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Swee, dan Pengarah Teknikal Sabah FC, Scott Olarinshaw. Kenaan Jacob, kita telah menamatkan kontrak beliau secara persetujuan bersama. Setakat ini ada beberapa calon. Datuk Ong Kim Swee dan juga Technical Director Scott Olarinshaw tengah menelitilah, memperhalusi kan pemain itu sendiri. Biarlah rahsia dulu. Sebab ada beberapa ramai pemain kan. Kita dalam masa 2 bulan ni kita cuba meneliti beberapa pemain lah. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah FC Ahmad Marzuki Nasir menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Kota Kinabalu.
Beliau juga memaklumkan ketika ini pasukan Sabah FC kekal menjalani latihan meskipun dalam sesi Liga Break, sempena Sukan C selain akan mengadakan perlawanan persahabatan bermula 19 Mei depan. Dalam perkembangan berkaitan, Ahmad Marzuki berharap Sabah akan mempunyai stadium bola sepak sendiri yang mampu menampung sehingga 20,000 penonton dalam satu masa. Ini adalah satu impian untuk semua pasukan bola disebabkan kebanyakan pasukan bola sepak di Malaysia tidak memiliki stadium sendiri kan, dia cuma sebagai penyewa. Tetapi itulah apa yang saya katakan, ini perancangan masa depan kan, disebabkan kita perlukan keuangan yang kukuh dan juga tanah yang sesuai untuk mendirikan stadium. Jadi kita cuba berbincang nanti dengan jawatan kuasa tertinggi SAFA yang baru untuk kita teliti di mana bagaimana kedudukan keuangan dan juga lokasi yang sesuai. Projek kompleks sukan Kunak yang diluluskan kerajaan sebelum ini wajar dikaji semula untuk pertimbangan pembinaan bagi memenuhi permintaan penduduk. Isu tapak tanah kompleks sukan berkenaan telah diselesaikan pada awal tahun 2018, namun sehingga kini tiada tanda-tanda projek berkenaan dimulakan. Presiden Hoki Sabah Datuk Seri Dr. Anil Sandu berkata, penyediaan prasarana itu perlu diberi perhatian kerana penduduk ketika ini menggunakan fasiliti sukan disediakan pejabat atau agensi kerajaan selain sekolah. Saya mohonlah, tapak sudah disediakan dan semua perkara yang berkenaan sudah pun terlaksana. Daerah ini adalah daerah center pertengahan daripada daerah Tawau, Lahad Datuk dan juga Sempurna. Saya mengharapkanlah pihak kerajaan agar lebih memandang serius keperluan itu memang perlu. Kerana beliau ni kita pun tak mau mereka duduk di rumah untuk main G-game atau sesuatu yang tidak berapa sihat juga. Saya katakan begitu. Kenapa? Kerana kalau keringat ni tak keluar, maka badan ini akan jadi lemah. Beliau yang juga Naib Presiden Hoki Malaysia ditemui pemberita dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri di Dewan Arena Belia Kunak. Majlis dihadiri lebih 5,000 pengunjung ini bertujuan memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Baik, sekian paparan untuk Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak menyusul selepas ini. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. RTM Sabah terbaik. RTM Sabah yang unik. Kami sentiasa bersama, terus mencari teman setia.